Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar murid? Cikgu harap semua berada dalam keadaan sihat walafiat. Okay, dah tak lama dah nak buka sekolah. Tapi kita masih ber-PDPR hari ini sebelum mula bercuti untuk dikawali pada esok hari. Jadi hari ini cikgu akan sambung lagi bab 11. Okey, untuk subtopik seterusnya. Okey, bab 11 pengenalan set. Okey, baik, kita tengok dulu objektif pembelajaran untuk hari ini. Okey, yang pertama kita nak kena pasti dan huraikan set semester dan pelengkap bagi suatu set. Okey, apa itu set semester dan apa dia pelengkap bagi suatu set, nanti kita akan tengok kejap lagi. Baik, yang kedua kita akan mewakilkan hubungan suatu set dengan set semester, pelengkap bagi suatu set dengan gambar rajah Venn. Okey, nanti kita akan tahu apa dia itu gambar rajah Venn. Okey, yang ketiga mengenal pasti dan menghuraikan subset yang mungkin bagi suatu set. Okey, kriteria kejayaan. Okey, kamu akan berjaya. Maksudnya kamu akan mempelajari sesuatu hari ini jika kamu dapat menyelesaikan yang pertama sekurang-kurangnya 2 soalan berkaitan set semester dan pelengkap bagi suatu set. Yang kedua, dapat melukis gambar rajah Venn berkaitan hubungan suatu set dengan set semester dan pelengkap bagi suatu set. Yang ketiga, menyelesaikan sekurang-kurangnya 2 soalan berkaitan subset bagi suatu set. Okey, kita tengok. Okey, tengok yang pertama dulu. Apakah itu set semester dan pelengkap bagi suatu set? Okey, set semester ialah suatu set yang terdiri daripada semua unsur dalam perbincangan. Okey, set semester suatu set. Okey, dia terdiri daripada semua unsur, okey, dalam perbincangan. Okey, contoh ni cikgu bagi set di bawah menunjukkan 6 orang murid, okey, yang menyertai kuis matematik. Okey. Katalah semua 6 orang murid ni, okey, kita anggapkan semua 6 orang murid ni ialah semua murid dalam perbincangan. Okey. Okey, semua murid dalam perbincangan. Jadi semua unsur ni, okey, enam orang murid ni kita katakan dia ialah set semester. Okey, itu ialah simbol bagi set semester ni yang cikgu tulis ni. Okey, simbol bagi set semester. Jadi set semester ialah sama dengan Ali, okey, Ahmad, Abu, Aminah, semua sekali lah. Okay, kita senaraikan semua sekali. Okay, itu maksud set semester. Fatimah dan Khadijah. Okay. So sekarang ni, okay, katalah antara murid ni, okay, 3 orang murid iaitu Ali, Ahmad dan Abu ni, okay, dia ialah dari persatuan matematik. Okey, faham tak? Okey, mula-mula semua murid ni dia sertai kuis matematik. Okey, so sekarang ni set semester kita, perbincangan kita, okey, ialah Ali, Ahmad, Abu, Aminah, Fatimah dan Khadijah. Okey, sebab semua sekali menyertai kuis matematik. Okey, katakan 3 orang daripada mereka ni ialah ahli persatuan matematik. Okey, jadi kita anggapkan set A ialah set untuk ahli persatuan matematik. Okey, katalah Ali. Okey, kita anggapkan Ali, Ahmad dan Abu ialah ahli persatuan matematik. Okey. Jadi yang bukan persatuan matematik ialah lagi 3 orang tadi kan. Okey, iaitu Aminah, Fatimah dan Khadijah. Okey, ahli-ahli yang bukan persatuan matematik, okey, tapi dia berada dalam set semester ni, kita panggil dia set pelengkap. Okey, set pelengkap kita simbolkan dia dengan
A prime. Macam tu. Okey. A set tadi kan, set ahli persatuan matematik. A prime ni set bukan ahli persatuan matematik. Okey, iaitu yang selain daripada ahli Ahmad dan Abu tadi. So, dia ialah Aminah, Fatimah dan Khadijah. Okey. Okey, boleh faham tak? Okey, so sekarang ni kita dah tengok. Okey, yang pertama sekali tadi set semesta. Okey, terdiri daripada semua murid yang menyertai kuis matematik. Okey, kemudian kita pecahkan kepada dua pula. Okey, kita anggapkan 3 orang yang menyertai kuis tu, okey, adalah ahli persatuan matematik. So, 3 orang tadi kita senaraikan dia sebagai set A. Ahli Ahmad dan Abu ni ahli persatuan matematik. So, yang bukan ahli persatuan matematik, kita panggil dia set pelengkap. Okey, kita simbolkan dia A prime. A prime ialah Aminah, Fatimah dan Khadijah yang selain daripada ahli Ahmad dan Abu lah. Okey, tetapi perhatikan Aminah, Fatimah dan Khadijah ni dia berada dalam set semesta. Okey. Boleh faham tak? Maksudnya set A dengan A prime ni, A dengan A pelengkap ialah bila kita sekalikan dia akan membentuk set semesta. Okey, itu konsep set semesta dengan pelengkap. Okey, sekarang ni kita tengok latihan. Kena pasti sama ada setiap set yang berikut ialah set semesta bagi 2, 5, 7 atau bukan. Okey, jadi kalau kita nak kena pasti, kita kena senaraikan dulu Okey, so yang ni. Okey, yang A ni kita tak dia dah memang bagi nombor kan. So kita tak payah senaraikan dah. Maksudnya kita tulis yang sama je lah. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, so kita perhatikan set ni yang banyak-banyak ni adalah set semesta bagi ni atau tidak? Okey. So kita tengoklah. Set ini, set yang sikit ni, okey, dia berada tak dalam set ni? So kita perhatikan 2 ada. Okey, 3 ada. 5 ada, 7 ada. So maksudnya set ni ialah set semesta. Okey, bagi set yang diberi oleh soalan. Okey, B dia tak bagi penyenaraian. Okey. Dia bagi penyataan je kan. Okey. Jadi kamu ataupun perihalan jadi tulis. Okey, kita senaraikan nombor ganjil yang kurang daripada 10. So nombor ganjil kurang dari 10 maksudnya mula dengan 1 lah. Okey, 1, 3, kemudian 5. Okey, 6 nombor genap, 7, 8 genap, 9. Okey, kurang dari 10. So, tak lebih dari 10 lah. Okey, so kita tengok. Okey, 2, 3, 5, 7 ada tak dalam set ni? So, kita tengok 2 tak ada kan? 3, okey, 3 ada. 5 ada. 7 ada. So, maksudnya semua unsur ni salah satu unsur ni tak ada dalam set ini. Set semesti pula. Okey, salah satu unsur tak ada dalam set ni. So set ni bukan set semesta lah. Okey, sebab nombor 2 tadi ni, nombor 2 tak ada dalam set ni. So dia bukan set semesta bagi set tersebut. Okey, dia hanya dipanggil set semesta jika kesemua unsur yang ditanya soalan ni berada dalam set ini. Baru dikira set semesta. Okey, kemudian ini. Pelengkap pula Okey, latihan untuk pelengkap. Okey, diberi set semesta. Nampak tak? Okey, simbol set semesta. Okey, sama dengan X. Titik 2 bertindih. X ialah integer dan 1 kurang atau sama dengan X kurang atau sama dengan 10.
So, tentukan pelengkap bagi set yang berikut. So, sekarang ni kita senaraikan dulu set semester. Okay. Cikgu buat macam E je macam tu kan. Tapi dia ada lengkuk dia sikit. Tu cara tulis set semester. Okay, so, kita senaraikan. Dia ialah integer dari 1 hingga 10. Sebab ni ada tanda sama dengan ni. Jadi, mula dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, 7, 8, 9, 10. Okay, dari nombor 1 hingga 10. Okay, sekarang ni dia kata tentukan pelengkap bagi setiap set yang berikut. Okay, so kita kena senaraikan dulu lah. Okay, set A ni apa? Okay, sebab yang tu dia bagi perihalan je. Okay, P kuasa 2 sempurna yang kurang daripada 10. Okay, kuasa 2 sempurna ni maksudnya hasil kuasa 2 suatu nombor integer. Hasil kuasa 2. So, 1 kuasa 2 mula dengan nombor 1. Tengok dia loading Dia save ni. Okey, mula dengan nombor 1. So, 1 kuasa 2, 1. 2 kuasa 2, 4. Kita senaraikan hasil kuasa 2. Itu maksud kuasa 2 sempurna. Okey, kemudian 3 kuasa 3, 9. Okey, so 1, 4 dan 9 je lah. Sebabnya, kalau kita kira 4 kuasa 2, 4 kuasa 2, 16 dah lebih daripada 10 kan. So, dia nak kurang daripada 10. Okay, so 1, 4, 9 je. Okay, so sekarang ni dia nak pelengkap bagi set ini. Okay, jadi set ni tadi dia ada dalam set semester kan. Okay, perhatikan 1, 4, 9. So, 1, 4, 9 ada dalam ni. Jadi, bila dia nak pelengkap, kita senaraikan unsur yang selain daripada 1, 4, 9. Yang berada dalam set pelengkap. Yang berada dalam set semester. So, kita senaraikan 1, tak payahlah. Sebab 1 dah ada dalam P kan. So, kita senaraikan 2, 3, 4 tak. 5, 6, 7, 8 dan 10. Terus set pelengkap bagi P ataupun P prime. Okey, kalau B pula. B kita senaraikan dulu Q. Q ialah faktor bagi 10. So, faktor bagi 10 maksudnya nombor apa yang kita darab, kita dapat hasil 10. So, 1 darab dengan 10. Betul tak? So, 1 darab 10. Kemudian 2 darab dengan 5. So, 2, 5. Okay, ada lagi tak? Cikgu rasa tak ada lah Okey, tak ada dah. So, 1, 10, 2, 5. Okey, so Q prime kita ambil dalam set semester juga. Tapi selain daripada nombor 1, 10, 2 dan 5. Jadi, kita ambil nombor 2. Okey. Maaf, 2 ada kan kat sini. Okay, 2 bukan, 3, kita ambil nombor 3. Okay, 4, 5 dah ada kan, so 5 tak payah. 1 dah ada, 2 dah ada, so kita tak tulis lah dalam set pelengkap. Okay, 3, 4, 5, 5 pun dalam set Q. 6, 7, 8 dan 9. 10 bukan sebab 10 ialah set Q. Okey, itu maksud set pelengkap. Cikgu harap kamu faham set pelengkap set pelengkap Okey, kemudian mewakilkan set semester dan pelengkap bagi suatu set dengan gambar rajah Venn. Okey, gambar rajah Venn ni maksudnya gambar rajah. Kita guna gambar rajah dalam bentuk geometri tertutup. Itu maksud gambar rajah Venn. Okey, gambar rajah dalam bentuk geometri tertutup. Dan kita combine. Okey, cuba tengok trik Bestari ni dulu. Suatu set boleh diwakili dengan bulatan, bujur, segi 4 tepat dan segitiga. Set semester biasanya diwakili dengan segi 4 tepat. Okey, set semester kita
buat bentuk segi empat tepat. Kalau yang kat dalam set semesta ni, maksudnya set yang lain-lain, set yang kecil-kecil tu kita boleh wakilkan guna bulat, boleh, segitiga boleh, segi empat tepat pun boleh. Okey, bujur pun boleh Okey, cuba kita tengok contoh ni. Dia bagi set semesta sama dengan Amir, Hazura, Laila, Sandra, Zamri, Dali, Pesan dan Yana. Okey, kemudian dia bagi set A, Amir, Hazura, Laili, Sandra dan Zamri. Okey. Set A prime ataupun set pelengkap selain daripada set A ialah Dali, Pesan dan Yana. Okey, hubungan antara set di atas dia boleh diwakili dengan gambar rajah Venn yang berikut. Okey, kamu tengok kat bawah ni Okey, cara kita nak lukis dia, kita lukis dulu set semesta. Okey, lukis set semesta, lukis besar-besar lah sebab takut tak muat nanti kan yang bulat kat dalam ni. Okey, lukis set semesta, kemudian kita lukis set A. Set A ni kamu nak lukis dalam bulat ke, dan segitiga ke, dan bujur pun semua boleh Okey, boleh cuma jangan lukis segi empat tepat sama macam ni. Kena lain daripada set semesta lah. Okey, ni dia lukis bulat. So, sekarang ni kamu labelkan dia set A. Ni nampak tak dia label set A. Okey, kita senaraikan lah dalam bulat tu. Apa dia set A? Iaitu Amir, Hazura, Laila, Sandra dan Zamri. Okey, cara kita nak senaraikan tu kita kena buat dot ni. Okey, ataupun bulat ni kemudian tulis apa unsur dia tu. Unsur dia ialah budak-budak ni kan Amir, Hazura, Laila, Sandra dan Zamri. Kena senaraikan semua okey yang ada dalam set A. Senaraikan dalam ni. Okey, jangan senaraikan dia kat luar bulatan pula. Nanti dia tak jadi set A. Mesti di dalam bulatan. Okey, kemudian A pelengkap. A pelengkap ni kamu senaraikan di luar bulatan. Maksudnya di luar set A. Okey, tetapi di dalam masih di dalam petak ni ataupun segi empat tepat ni. Okey, maksudnya dia set semesta tapi dia pelengkap bagi A kan. So, kamu tulis dekat luar ni. Jadi, A pelengkap ialah Dali, Pesan, Yana. So, buatlah bulat ni Dali, kemudian Yana, kemudian Pesan. Okay, nak tulis kat mana-mana pun boleh. Asalkan di dalam segi empat ni dan di luar bulatan ataupun di luar set A. Okay. A pelengkap tak payah label bila dia di luar daripada set A, automatik kita tahu dia A pelengkap. Okey, set semesta. Tengok ni set semesta diwakili dengan segi empat tepat. Tiap titik mewakili suatu unsur. Unsur pelengkap bagi set A berada di luar bulatan. Nampak tak? Okey, set A diwakili dengan bulatan. Semua unsur set A kita tulis dalam bulatan. Okey, seterusnya kita tengok cara kita nak lukis. Tadi kita tengok yang dia dah siap lukis kan. Okey. So ini pun cikgu dah buat bentuk dia bentuk sebab kalau cikgu buat guna ini nanti dia jadi tak cantik. Cikgu buat siap-siap lah. Okey, wakilkan hubungan antara set yang berikut menggunakan gambar rajah Venn. Okey, set semesta sama dengan 1, 3, 5, 7, 9, 11. Okey. So set A ialah 3, 5, 9. Okey, jadi yang segi empat tepat ni kita lukis. Okay, kalau kamu nak lukis guna pembaris, kemudian jangan lupa label. Okay, label dia set semesta. Okay, kemudian set A. Set A berada di dalam dia lah. Sebab A unsur dia lebih sikit kan. Dia ialah subset kepada set semesta. Okay, sebahagian daripada set semesta. Okay, set A apa dia? 3, 5, 9. So, kita senaraikanlah 3. Okay, jangan lupa buat dot ni ataupun bulat ni. 3, 5, kemudian 9. Okay. So, set semesta ni kan banyak kan? 1, 3, 5, 7, 9, 11. Okay, jadi dekat luar ni kita senaraikanlah yang selain daripada set A. Okay, 3 dah tulis, 5 dah tulis, 9 dah tulis. So, kita tulis 1, okay, 7,
dan 11. Macam tu je, senang je. Okey, B set semesta X ialah integer dan 10 kurang daripada X kurang daripada 20. So, kalau dia bagi dalam bentuk macam ni, kita kena senaraikan dulu bagi kita nampak nombor apa yang terlibat. So, 10 kurang daripada X kurang daripada 20 ni maksudnya nilai X ni terletak di antara 10 hingga 20. Okay, tapi tak termasuk 10 dengan 20 sebab tak ada tanda sama dengan ni. Jadi kita senaraikan dia integer kan. So kita mula dengan 11 lah. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 dan 19. Okay, 20 tak termasuk Okay, kemudian dia kata set B ialah nombor perdana. So B nombor perdana daripada list ni lah. Kita ambil daripada list set semesta ni. Kita pilih nombor perdana sahaja. Okay, masukkan dalam ni. Tak boleh mula dengan 1 sebab set semesta dia cakap antara 10 hingga 20 kan. So tak boleh mula dengan 1 lah. Kena mula dengan unsur-unsur yang berada dalam set semesta ni. So 11. Kena ambil yang tu je. 11. Nombor perdana 13. Lagi 15 bukan. 16 bukan, 17. Dan satu lagi 19. Okey, macam mana nak lukis gambar rajah van? Okey, buat segi 4 tepat dulu, buat besar-besar. Takut nanti kamu tak muat. Kemudian label dia set semesta. Okey, lepas tu lukis set B, bentuk bulat Cikgu lukis ni bentuk bulat. Kamu nak lukis bentuk segitiga pun boleh. So jangan lupa label dulu B. Okey, kemudian senaraikan unsur-unsur B. Itu 11, 13, 17 dan satu lagi 19. Kalau tak muat tulis tepi ni boleh kan, asalkan ada dot ni macam ni. Okey. Kemudian kita tulislah unsur-unsur yang selain daripada unsur B dalam set semesta ni. Okey. Okey, tulis kat luar. Kat luar tapi jangan lebih daripada kotak segi 4 ni sebab dia set semesta. So kita tulis unsur 12. 11 dah ada dalam ni kan, 12, 13 dah ada. Koma pula dot Okey, 14. Kemudian 15. Okey, 16. 17 dah ada kan, 18. Okey, tu je lah. So, sekarang kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, semuanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita check balik takut kita tertinggal. Okey, cikgu harap kamu faham cara kita nak lukis gambar rajah van dan kita nak senaraikan unsur Okey, dalam set dan gambar rajah van. Okey, kemudian kita pergi kepada subset latihan tadi dah subset. Okey, subset kita tengok dulu cerita ni kamu baca dulu cerita ni. Okey, ni dia berkaitan dengan subset ni lah Okey. Pada hari pertama kejohanan olahraga 3 acara olahraga ada warna tu. Okey, biarlah pada hari pertama kejohanan olahraga 3 acara olahraga telah diadakan di sebuah sekolah. Okey, iaitu 100 meter, 200 meter dan 400 meter. Seorang murid boleh mengambil bahagian dalam 1, 2 atau 3 acara tu. Maksudnya dia boleh ambil 1 acara, 2 acara atau 3 acara. Okey, jika set A mewakili acara olahraga yang diadakan, so set A ni kita boleh senaraikan dia sebagai 100 meter, 200 meter dan 400 meter. Okey, acara yang mungkin seorang murid boleh sertai ialah 100 meter, 200 meter, 400 meter ataupun dia boleh sertai 100 meter dan 200 meter, 100 meter, 400 meter, 200 meter dan 400 meter, 100 meter, 200 meter dan 400 meter. 3 acara
Okay, nampak tak? Dia boleh sertai satu acara iaitu 100, 200, 400. Dia boleh sertai dua acara 100, 200, 100, 400, 200, 400. Ataupun dia boleh sertai ketiga-tiga acara 100, 200 dan 400. Murid itu juga mungkin tidak mengambil bahagian dalam mana-mana acara. Okay? Dan diwakili oleh set kosong. Ini simbol set kosong seperti yang kita dah pelajari sebelum ni lah. Okey, maka setiap set acara yang disenaraikan tu kita panggil dia subset. Ni. Inilah konsep subset. Okey, subset bagi set A. Okey, nampak tak ni yang kita senaraikan ni? Ni satu acara, dua acara atau tiga acara ni kita panggil dia subset. Okey, simbol bagi subset macam ni Katalah A subset bagi B kan. So A, ni simbol dia subset B. Okay. Kalau A bukan subset kepada B, so A bukan subset kepada B. Simbol dia macam C gitu. Okay, tapi dia lebar sikit Okey, kemudian kita tengok. Lengkapkan setiap ayat berikut dengan simbol ni. Okey, simbol ni ataupun yang ada palang Okey, A unsur dia AU dan B unsur dia AEIOU. So kita nak tahu A ni subset atau bukan subset kepada B. A subset atau bukan subset kepada B. So kita tengoklah. Okey, AU. A ada dalam ni, U ada dalam ni kan. So A subset kepada B lah. Kita boleh senaraikan dia. Okay, kemudian E gandaan bagi 4. F integer positif yang boleh dibahagi tepat dengan 2. Okay, E kalau gandaan bagi 4 maksudnya dia mula dengan 4 kan. 4, 8, 12, 16 seterusnya. Okay, F pula integer positif yang boleh dibahagi tepat dengan 2 maksudnya 2 kan. 2 kan boleh bagi tepat dengan 2. 2 bahagi 2, 1. Kemudian 4, 6, 8, 10. Maksudnya gandaan 2 lah seterusnya. Okey, sekarang ni dia tanya E subset bagi F ke bukan? E subset bagi F ke bukan? So kita tengok E ni gandaan 4, F ni gandaan 2. Maksudnya skop dia lebih besar kan. So ni pun gandaan 4 ni dia berada dalam gandaan 2. So maksudnya E ialah subset bagi F. Okey, seterusnya M nombor ganjil yang kurang daripada 50. Okey, dan N gandaan 5 yang kurang daripada 50. Okey, M nombor ganjil kurang daripada 50 maksudnya mula dengan 1, 1, 3, apa lagi? 5 tak? 7, 9, 11, 13. Ni kurang daripada 50. Terusnya lah. Okay, kita ambil sikit lah. Macam agak-agak kita boleh nampak lah. Okay, gandaan 5 yang kurang daripada 50 maksudnya 5, 10 kan. 15, 20, 25, seterusnya. Okay, kalau kita tengok N ni subset kepada M ke bukan? Okay, kita tengoklah unsur dalam N ni ada tak semua dalam M. Okay, kalau kita perhatikan 10 ni ialah nombor genap. So 10 tak mungkin berada dalam set M. Sebab M ialah nombor ganjil. Jadi N bukan subset kepada M. Macam tu. Okay. Seterusnya senaraikan semua subset yang mungkin bagi setiap set yang berikut. Okay, cara kita nak senaraikan, dia ada formula dia untuk kita senang senaraikan. Okay, iaitu kalau kita nak senaraikan, kita kena tahu kan berapa bilangan subset dia kan, supaya betul lah jawapan kita. So,
kita tengok unsur dia ada berapa. Kita kira 2 kuasa N. Okey, maksudnya dekat sini, kalau yang A ni, unsur dia ada 2. So, subset dia ialah 2 kuasa 2 lah. Subset dia akan ada 4. So, kita kena senaraikan 4 subset. Macam yang ni, subset dia ialah 2 kuasa 3. So, 2 kuasa 3, 8. Kita kena senaraikan 8 subset lah. Okey, tip bestari dekat sini cikgu letak set kosong ialah subset bagi sebarang set. Set itu sendiri ialah subset bagi sebarang set. Yang ni kena ambil perhatian Set kosong dengan set itu sendiri ialah subset bagi set itulah. So kita senaraikan yang A dulu. Okey, kita senaraikan dulu set kosong. Okey, so dia dah cakap set kosong dengan set tu sendiri subset kan. So kita senaraikan set kosong untuk A. Okey, kemudian setiap set setiap unsur dulu. Okey, 3. Kemudian 4. Okey, 3 dengan 4 pun subset dia. Okey, last kali set tu sendiri. Betul lah yang ni last kali Okey, iaitu 3 dengan 4. Sebab apa ni? Kita dah kira tadi kan bilangan subset dia ialah 4. So kita dah ada 1, 2, 3, 4 subset. Okey, untuk B kita senaraikan set kosong. Okey, kemudian setiap unsur tu A, B, C. Okey, dia nak 8 kan? Okey, lepas tu kita gilir pula setiap 2 unsur. So, A dengan B. A dengan C. Okay, lepas tu B dengan C. Kemudian set tu sendiri A, B dan C. Okey, so kira ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So cukup 8 subset. Ini 4 subset Okey. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Cikgu harap kamu tengoklah video yang cikgu buat ni Okey, dan fahami betul-betul. Kalau ada tak faham, boleh tanya. Okey. Dan jawab soalan yang cikgu bagi dalam channel lepas ni Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.